اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد. Babun idza shalla ila firashin fihi haidun. Ustaz Faizal baca. Sila. Bab idza shalla ila firashin fihi haidun. Okey, bab berhubung dengan apabila telah sembahyanglah oleh seseorang pada suatu hamparan. Hamparan ni tikar ke sejadah ke, yang mana pada tikar ataupun hamparan tersebut ada orang haid. Jadi nak cerita isyarat yang nak diketengahkan oleh Imam Bukhari di sini. Tikar itu berhubung dengan orang haid. Maknanya kita sembahyang, kita menyentuh sesuatu yang berhubung dengan najis. Yang ni kita telah baca pada pelajaran kita yang lalu. Okey, terus. Hadatsana Amru bin Zurarah qala akhbarana Hushaim an Syaibani an Abdullah bin Shaddad bin Al-Had qala akhbartani qalati Maimunah binti Al-Haris qala akhbaratni qalati Maimunah binti Al-Haris qalat kana firashi hiyala musalla an-nabi sallallahu alaihi wasallam farubbama waqa'a thawbuhu alayya wa ana ala firashi. Okey, Imam Bukhari dengan sanadnya menyebut daripada Maimunah bintu Haris, dia berkata, adalah hamparanku ataupun tikar aku berbetulan dengan tempat Nabi sembahyang. Boleh jadi jatuhnya pakaian Nabi atas aku. Tengok. Nabi sembahyang, jubah Nabi ke, pakaian Nabi ke, jatuh atas Aisyah. Jatuh atas Aisyah. Dan aku berada di atas hamparanku. Aisyah tadi maknanya dalam keadaan haid kan? Aisyah tadi berada dalam keadaan haid. Maknanya menyentuh sesuatu yang berhubung dengan najis. Menyentuh sesuatu yang berhubung dengan najis. Di sana pula ada pula pendapat, kalau benda tu duduk di atas tak apa. Tetapi kalau benda tu duduk di bawah, benda yang menyentuh tadi. Macam dalam mazhab Syafi'i kan, dalam kitab-kitab fiqh menyebut, kalau orang yang bela anjing, dia nak sembahyang, jadi di tengah padang pasir tak ada tempat yang nak tambat. Lalu kalau dia ikat dekat kaki, dia telah menanggung sesuatu yang menanggung najis. Macam wayar ni, ada najis, orang baca khutbah, dia sembahyang, menanggung sesuatu yang menanggung najis. Ada pendapat yang kata tak sah sembahyang. Bukan benda ni najis, ada benda yang bersangkut berhubung dengan najis. Ada cicak atas tu umpamanya. Sebahagian pendapat kata batal sembahyang, khutbah batal. Tetapi kita tengok dalam hadis ni tak ada. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, kalau orang ada di depan tu anjing, cara dia nak mengelaknya, dia jijak wayar tu, tali yang ikat tekuk anjing tu. Maknanya benda tu tanggung dia. Dia duduk atas sesuatu yang berhubung dengan najis. Okey. Okey, terus. Yang ni dah kita baca pelajaran kita yang lalu. Sebagai ulangan. Hadatsana Abu Nu'man qala hadatsana Abdul Wahid bin Ziyad qala hadatsana Syaibani Sulaiman hadatsana Abdullah bin Shaddad qala sami'tu Maimunah taqul kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana ila jambihi na'imatun fa iza sajada asabani thawbuhu wa ana haid wa zada Musaddad an Khalid qala hadatsana Sulaiman asy-Syaibani wa ana haid. Maknanya dalam riwayat yang kedua pun sama. Bila Rasulullah sujud, pakaian dia terkena Aisyah.
Yang mana Aisyah pada ketika itu berada di dalam keadaan haid. Maknanya menyentuh sesuatu yang berhubung dengan najis. Dia bukan berhubung dengan najis secara langsung. Macam ni kita kata najis, terkena najis terus. Yang tu batal sembahyang. Tetapi isunya di sini berhubung ataupun menyentuh sesuatu yang berhubung dengan najis. Bukan secara direct, secara langsung. Okey, boleh faham Ada yang tak faham boleh tanya. Sebab demo akan cerita pula depan lain. Kena buat penyumpaan pula malam satu ni. Orang akan sembang, jadi benda ni jadi isu pula. Maknanya kalau tak faham jangan cerita. Dia faham dulu. Okey, terus. Bab hal yaghmizur rajulu imra'atahu 'inda sujudi likai yasjuda. Okey. Bab adakah boleh seseorang lelaki memegang isterinya? Seseorang lelaki memegang isterinya ketika sujud, untuk dia sujud. Maknanya dalam hadis-hadis yang lepas, bila Rasulullah nak sujud, kaki Aisyah ni dia menghulurkan di depan tempat Rasulullah nak sujud. Jadi pada ketika itu rumah Rasulullah ni memang sempit. Tak ada ruang lain, dia nak sujud dia terpaksa tolak kaki Siti Aisyah. Dia pegang, dia tolak, lalu dia sujud. Minggu lepas dah kita bahas dia pegang, isu pegang kaki tadi. Jadi dalam mazhab Syafi'i kata hadis ini tidak boleh dijadikan sebagai dalil nak kata sentuh perempuan yang tak batal sembahyang. Sebab bila orang tidur biasanya dia selimut kaki. Biasanya orang tidur dia selimut kaki kan. Jadi Imam Syafi'i kata hadis ni tak boleh jadi dalil yang Rasulullah pegang Aisyah, pegang ketika tidur. Dan pendapat yang kedua pula kata ditambah lagi musim sejuk, memang orang selimut lah. Itu andaian. Maknanya ulama Syafi'i pun tak ada ketika berlakunya Rasulullah pegang kaki Aisyah tu. Jadi ulama-ulama lain selain daripada Imam Syafi'i seperti Imam Hanafi kata sentuh itu tidak berlapik. Sebab apa? Biasa berlaku di zaman Nabi ni kaki orang tak selimut. Sebab apa tak selimut? Kain dia kurang, tak cukup. Jadi sebab itu masalah fiqh ini didasari dengan zon sahaja, bukan yakin. Sebab tu kita tak boleh kelahi, tak boleh berbalah dalam masalah furu'. Orang ni kata pegang dalam keadaan berlapik, dia tak tengok. Mazhab ni pula kata pegang dalam keadaan tak berlapik, dia pun tak tengok. Jadi inilah kalau kita belajar usul fiqh dipanggil dalil ihtimal. Ihtimal ni ramalan. Nak pegang kata batal boleh, nak pegang kata tak batal pun boleh. Rasa-rasa pening tak ni? Tak pening tak apa, boleh baca lagi. Tak keliru tak? Okey. Jadi kalau Imam Malik pula kata sentuh dengan syahwat baru batal. Sentuh tak berlapik tak batal. Tetapi kalau datang syahwat baru batal. Sebab apa datang syahwat dia akan keluar air mazi. Isu itu. Isu keluar air mazi. Dalam masa Imam Malik baru batal. Jadi tu pula sentuh dengan tak sentuh secara mutlak tak batal. Sentuh secara mutlak batal, sentuh dengan bersyarat. Maknanya kalau keluar naik syahwat baru batal. Ini 3 pendapat di dalam masalah sentuhan. Kalau kita cerita semua, berbelah-belah pendapat sebenarnya. Ada yang kata hak sentuh tak batal, hak kena sentuh saja batal. Ada yang kata hak menyentuh saja batal. Ada yang kata dua-dua sebab aula mastumun nisa. Maknanya musyarakah. Semua dah kita bahas yang tu. Cuma tak perlu kita ulangi. Kita cerita 3 pendapat saja malam ni. Sentuh secara mutlak tak batal. Yang keduanya batal. Yang ketiganya bersyarat. Kalau naik syahwat baru batal. Okey, terus. Hadatsana Amr bin Ali qala hadatsana Yahya qala hadatsana Ubaidullah qala hadatsana Al-Qasim an Aisyah radhiyallahu anha qalat bi sama adaltumuna bil kalbi wal himar laqad ra'aytuni wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana mutqaji'atun bainahu wa bainal qiblah fa iza arada an yasjuda ramaza rijlayya fa khabattuhuma. Hadis ini sebagaimana hadis yang lepas juga diulang beberapa kali oleh Imam Bukhari
Aisyah kata, Imam Bukhari dengan sanadnya menyebut, seburuk-buruk apa yang kamu samakan kami dengan anjing dan juga himar. Maknanya perbuatan yang di antara perbuatan yang buruk ni, kamu samakan kami dengan anjing dan juga himar. Kalau anjing lalu depan orang sembahyang tak boleh kan? Juga khimar pun tak boleh. Ini pendapat sebahagian daripada pendapat ulama yang telah kita bahaskan dulu. Jadi hadis ni diulang balik sebab Imam Bukhari nak cerita berhubung dengan masalah yang lain. Orang lelaki ni dia boleh tak tolak kaki isteri dia ketika nak sujud. Lalu hadis ini diulang beberapa kali. Jadi sebenarnya salahlah kamu samakan perempuan ini dengan anjing dan juga dengan himar. Maknanya tak sama. Ini bagi pendapat yang kata anjing lalu batal sembahyang, khimar lalu batal sembahyang, orang perempuan lalu tak batal. Ada pendapat yang kata batal, dulu dah kita bahas kan. Sebab aku sendiri bukan sekadar lalu, aku duduk di depan Rasulullah, tidur depan Rasulullah sembahyang. Rasulullah tak ulang pun sembahyang. Kalau lalu sebentar je, ni memang aku tidur depan Rasulullah tak ulang sembahyang nak balik. Maknanya kamu samakan perempuan dengan himar dengan anjing, tak betul. Maknanya tak salah orang perempuan ni duduk di depan orang yang sembahyang. Itu maksud yang nak diketengahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Bila Rasulullah sujud, dia pegang kaki Aisyah pun pegang kaki kedua kakinya. Okey, terus babul mar'ati tatarahu 'anil musalli syai'an min al-azab. Okey. Bab berhubung dengan seseorang perempuan, bab perempuan yang membuang daripada orang yang sembahyang sesuatu daripada najis. Perempuan yang membuang sesuatu ketika orang sembahyang. Sesuatu itu minal azza, daripada azza ini maknanya kotor, tetapi diitlakkan dalam hadis ini azza membawa maksud benda-benda yang najis. Kalau sekiranya lalu di depan orang yang sembahyang berlaku khilaf, setengah ulama kata makruh, setengah ulama kata batal. Bagi Imam Bukhari kata tak makruh, tak batal. Kalau lalu di depan orang sembahyang, lalu diketengahkan beberapa dalil. Kalau lalu di depan. Tetapi kalau lalu di pihak lain, kita sembahyang, orang perempuan tu, seseorang perempuan datang bukan di depan, tetapi di mana-mana arah. Batal tak sembahyang orang lelaki itu? Sebab apa Imam Bukhari nak ketengahkan maksud batal tak batal? Sebab dalam hadis yang dia akan bawa ini, Fatimah datang daripada pihak belakang buang najis. Fiqh Imam Bukhari nak ceritakan kalau di depan menjadi perbincangan ulama fiqh, tetapi dia datang di sebelah kiri, kanan ataupun kiri, datang sebelah belakang ambil buang sesuatu najis atas tengkuk orang yang sembahyang. Batal tak sembahyang lelaki itu? Tidak batal. Memang selama ni pun kita tahu tak batal. Tapi Imam Bukhari dia nak cerita, kalau tak batal, apa dalil? Sebab segala masalah hukum mesti disandarkan dengan dalil. Sama ada Quran ataupun hadis Nabi. Jadi Imam Bukhari kata tak batal, dalil dia begini. Okey, terus. Hadatsana Ahmad bin Ishaq As-Suramari. Qala hadatsana Ubaidullah bin Musa. Qala hadatsana Israilu an Abi Ishaq an Amri bin Maimun an Abdullah qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yusalli 'inda al-Ka'bah wa jama'u Quraisy fi majalisihim idh qala qailun minhum ala tanzuruna ila hadzal mura'i ayyukum yaqumu ila jazuri ali fulan fayamidu ila farsiha wa damiha wa salaha fayaji'u bihi summa yumhiluhu hatta iza sajada wada'ahu baina katifaihi fan ba'asa ashqahum falamma sajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'ahu baina katifaihi wa sabata an-nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan fadhahiku hatta mala ba'duhum ila ba'din min ad-dhahik fantalaqa muntaliqun ila Fatimata alaihi salam wa hiya Juwairiyah fa akhbalat tas'a
wa sabata an-nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan hatta alqathu anhu wa aqbalat alaihim tasubbuhum falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salah qala Allahumma 'alaika bi Quraisy Allahumma 'alaika bi Quraisy Allahumma 'alaika bi Quraisy summa samma Allahumma 'alaika bi Amr ibn Hisham wa Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah wal Walid bin Utbah wa Umayyah bin Khalaf wa Uqbah bin Abi Mu'aid wa Umarah bin Al-Walid. Qala Abdullah fa wallahi laqad ra'aituhum sar'a yaumal badr summa suhibu ila qalibi badr summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa utbi'a ashabul qalibil la'nah. Okey, Imam Bukhari dengan sanadnya menyebut pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sembahyang berhampiran dengan Kaabah. Dan berhampiran dengan Kaabah juga di sisi Kaabah satu kumpulan daripada orang kafir Quraisy. Nabi sembahyang depan Kaabah pada satu ketika, berhampiran dengan Kaabah, di sisi Kaabah juga satu kumpulan daripada kafir Quraisy yang berada di dalam majlis mereka. Tiba-tiba katalah salah seorang daripada yang ramai tu, orang kafir Quraisy yang ramai tu kata, kamu tengok ni, orang yang riak, murai, orang yang menunjuk-nunjuk sembahyang di depan orang. Dia tunjuk kepada Nabi, tengok ni, orang jenis menunjuk-nunjuk sembahyang depan orang ni. Siapa daripada kalangan kamu yang nak ambil usus unta daripada Bani Fulan? Daripada kalangan-kalangan kita ni, siapa yang sanggup ambil usus unta, lepas tu letak atas bahu dia ketika dia sujud tadi? Siapa sanggup di kalangan kita ni? Dia nak buat dajjal kepada Nabi, nak kena Nabi. Lalu dia kata di sini, kita letakkan perut unta, tahi unta dan juga darah unta, usus unta di atas belakang dia sebagai suatu penghinaan kepada Nabi SAW. Fayaji'u bihi, maknanya bawa, maknanya usus unta tadi. Kemudian summa yumhiluhu hatta idza sajada wada'ahu. Jadi diletakkan apabila lelaki ini iaitu Rasulullah sujud, letak atas belakang dia, atas bahu dia, baina katifaihi, atas dua bahu dia. Maknanya kita ambil masa dia sujud tadi, letak atas dua bahu dia supaya dia tak boleh bangun. Dia nak kenakan Rasulullah. Fam ba'atha ashqahum, lalu mereka melantik orang yang paling celaka sekali daripada kalangan kaum tersebut. Fam ba'atha ashqahum, ambil yang paling jahat sekali. Orang kafir ni jahat, tetapi daripada kalangan yang jahat tu, calang-calang jahat, tak berapa berani nak buat kesian kepada Rasulullah. Dia kena jenis orang hati kering. Lantik di kalangan orang yang paling jahat sekali, yang paling gedebel sekali, samsin sekali, bawa perut unta, letak kat atas belakang Rasulullah. Sebab walaupun kafir, tapi kadang-kadang tak gamak, tapi ambil yang paling jahat daripada kalangan kafir. Apabila Rasulullah SAW sujud, lalu mereka letakkan di atas dua bahu Rasulullah. Wa sabatan Nabi SAW sajidan, maka tetaplah Nabi sujud, tak boleh nak bangun, tak boleh nak angkat kepala. Sebab belakang berat. Perut unta kan besar. Perut kambing pun kita kata berat, perut unta macam perut lembu tu besar, tak boleh angkat kepala. Fadahiku, lalu ketawalah sesama mereka ni, orang kafir Quraisy ini. Sehinggalah mala ba'duhum ila ba', hatta mala ba'duhum ila ba' min ad-dhahki, sehingga pandang memandang di antara satu sama lain. Kamu buat, kamu yang buat lawak lah, nak bagi Nabi lagi sakit hati. Di masa yang sama mereka ketawa. Lalu datanglah seorang pergi membuat laporan kepada Fatimah alaihassalam. Ada orang datang tengok ayah kamu ni orang buat begini. Lalu datanglah Fatimah ini dalam keadaan berjalan cepat, tas'a, berjalan cepat, dan dia melihat Nabi SAW masih tetap berada dalam keadaan sujud, tak boleh angkat kepala. Punya lama tu, orang nak pergi buat laporan, nak report pada Fatimah tu kan berjalan tu lambat. Fatimah pula nak datang, tengok tak boleh angkat kepala lagi. Tak boleh nak angkat kepala lagi, orang kena Nabi.
Inilah resiko orang yang mengajar hadis. Nabi ni bawa hadis. Orang buat sampai macam tu. Kalau kita nak cerita hadis, kena caci, kena maki, biasa. Kecil sebenarnya. Nabi orang buat macam tu. Kita tengok. Okey. Lalu Fatimah ini hatta alqathu anhu, sehingga dia buanglah perut unta daripada Rasulullah, dan dia menghadap mereka, tasubbuhum, dia maki pada puak kafir ni. Tak berguna kamu, kurang ajar, buat kat ayah aku begini-begini. Di sinilah ulama hadis kata Fatimah ni memang orang yang berani. Tidak, dia boleh dibunuh. Dia seorang perempuan. Masa tu orang Islam tak kuat lagi. Dia paling kepada orang kafir, dia kutuk, dia caci, dia maki. Dia tak apa ni buat kat ayah aku macam ni, kurang ajar, tak berguna. Orang kafir tak berani dengan dia. Tengok tegasnya, beraninya Fatimah ni. Apabila selesai Rasulullah SAW menunaikan sembahyang, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sebut, Allahumma alaika bi Quraisyin. Ya Allah, hukumkanlah Quraisy ini. Allahumma alaika bi Quraisyin. Dia sebut 3 kali. Di sini juga para ulama menyebut sebaik-baik doa 3 kali supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memustajabkan dan memperkenankan doa. Lalu disebut nama seorang-seorang. Yang geng-geng tu, yang ramai tadi, dia pilih yang ketua-ketua dia. Siapa dia? Umar bin Hisham, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, wa Uqbah bin Abil Mu'aid, wa Umarah bin Walid. Qala Abdullah. Jadi Abdullah kata, fa wallahi laqad ra'aituhum sar'a yauma badrin. Aku lihat mereka terjatuh pada hari peperangan Badar. Kemudian mereka ditarik suatu telaga berhampiran dengan Badar. 7 orang ni mati dalam telaga. Ada yang dikena tikam, ada yang jatuh sendiri mati. Semua 7 orang yang disebut oleh Rasulullah nama dia semua mati. Sebab apa? Bila di dalam riwayat yang lain, dalam Kitabul Wuduk kita dah baca ni. Di dalam Kitabul Wuduk kita dah baca hadis ni sebenarnya. Dalam bab yang lalu pun dah kita bahas kan. Cuma saya ulangi sekali lagi bagi pelajar-pelajar yang baru datang. Ketika Rasulullah berdoa itu, orang kafir dah gemetar susah hati. Mereka tahu doa Nabi Allah Ta'ala makbul. Sebenarnya dalam hati sanubari mereka, mereka yakin itu Nabi. Walaupun di sudut mulut dia tolak. Dia iktiraf, diakui itu Rasulullah. Doa Rasulullah makbul. Yang keduanya doa di bumi Mekah. Depan Kaabah. Dia takut dia mula gemetar susah hati dah orang kafir ni tadi. Dan pengajaran juga ulama kata, kalau orang yang dizalimi boleh doa supaya Allah Ta'ala hancurkan. Khususnya orang kafir. Adapun orang Islam, sebaik-baiknya kita doakan supaya dia diberi hidayah dan petunjuk oleh Allah Ta'ala. Kalau nampak tak makan juga kita tengok ni doa dah supaya diberi hidayah. Masa ketika itu bolehlah kita doa tentang kehancuran. Tapi sebaik-baik orang Islam ni, dia doa untuk Allah Ta'ala bagi hidayah terlebih dahulu. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wattabi'a ashabul qalib la'natan. Maknanya diikutilah, maknanya penghuni apa dia telaga tadi laknat, maka diikuti akan laknat, maka dikutuk bila mereka mati, dikutuk kerana menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pengajaran yang dapat diambil daripada hadis ini tentang masalah najis jatuh ketika kita sedang sembahyang. Bagi ulama yang kata bahawa najis unta ini najis. Kita telah belajar berhubung dengan masalah air kencing dan tai binatang yang halal dimakan. Kita dah belajar tu kan? Dalam Bukhari. Sebahagian ulama kata tak najis. Sebab daripada hadis Bani Uqalin ataupun Bani Urainah, ishrabu min albaniha wa abwaliha. Rasulullah suruh minum air susu dan air kencing unta kan? Sebahagian ulama kata tak najis. Air susu, air kencing dan air tai unta ini. Sebahagian ulama kata najis. Nampak? Sebahagian ulama kata najis tai unta, air kencing unta. Tetapi kenapa Rasulullah ini dia tak qada balik sembahyang dia? Sebab
pendapat sebahagian ulama, kita nak jaga najis ini sebelum masuk sembahyang. Bila dah masuk sembahyang, dia jatuh atas kita, biarkan. Sebahagian ulama pegang macam tu. Biar. Yang nak jaga sebelum masuk. Dah masuk tak apa dah. Ini bagi orang yang berpegang kepada tai unta ni, tai dan air kencing binatang yang halal dimakan adalah najis. Bagi pendapat ulama yang kata najis yang datang daripada binatang yang halal daging dia dimakan tidak najis. Sebab tu Rasulullah tak sembahyang balik. Tadi dipaham macam tu. Maknanya sebelum masuk sembahyang je kena jaga. Dah sembahyang tak perlu jaga dah najis ni. Sebab ada di dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah sedang sembahyang, malaikat beritahu tapak kaki Rasulullah itu ada najis. Rasulullah buang kasut dia tu. Sembahyang dia tak ulang balik. Riwayat Abu Daud, Rasulullah tak ulang balik. Boleh faham eh? Pendapat yang kedua kata, memang tai unta, air kecil unta tak najis. Sebab tu Rasulullah tak ulang sembahyang. Pendapat yang ketiga kata, sebenarnya najis. Sebab dia kata, ambil usus unta daripada Bani Fulan. Daripada orang kafir. Orang kafir tak sembelih. Orang kafir tak sembelih, walaupun asalnya tai unta, air kencing unta ini tidak najis, oleh kerana dia mati bukan kerana sembelihan. Dan dia sembelih pun kerana berhala. Sebab tu najis. Tapi kenapa Rasulullah tak ulang sembahyang? Dia pegang macam tadi. Masa tengah sembahyang tak apa. Dan pendapat ini juga berpendapat, banyak-banyak ni boleh ingat tak? Boleh ingat tak? Jadi dia kata najis. Tapi Rasulullah ulang balik sembahyang tu. Andaian dia, dalam hadis mana ada sebut. Ini andaian dia, dia kata Rasulullah ulang balik. Itu bagi ulama yang kata benda tu sebenarnya najis, tetapi lepas tu Rasulullah ulang balik. Tak ada cerita semua ramalan. Okey, yang kata najis unta tadi yang diambil daripada Bani Fulan tak disembelih tadi, sebenarnya pada ketika itu tak apa. Pendapat yang kelima pula kata tak apa. Sebab Allah Ta'ala tak turun lagi pengharaman sesuatu binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Hurriman alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Ayat tu tak turun lagi. Sebab ayat tu madaniyah. Ini makiyah. Boleh faham? Ini makiyah. Yang turun tu madaniyah. Cukuplah, banyak berpuluh-puluh ni. Saya cerita lagi tidur. Lagi pening. Sebab tu orang kata nak mengaji hadis ni kena faham mazhab Syafi'i dulu. Dia letak syarat macam tu tak boleh. Sampai bila kita nak boleh mengaji hadis? Kau nak pakar mazhab Syafi'i? Siapa yang pakar mazhab Syafi'i? Saya tak pakar, tuan-tuan tak pakar. Tidak ada mana-mana tok guru yang pakar mazhab Syafi'i. Jadi kalau letakkan syarat mesti nak mengaji hadis ni kena pakar mazhab Syafi'i dulu, tak ada orang yang layak mengaji hadis. Itu yang pertama. Yang keduanya, syarat itu disyaratkan dalam Quran ataupun dalam hadis. Dalam Quran, dalam hadis tidak menyebut siapa-siapa nak mengaji hadis mesti kena pakar mazhab Syafi'i. Tak ada. Sebab itu dalam hadis Bukhari dia kata, "Man ishtarata syartan falaysa fi kitabillah fahuwa batilun walau kana mi'ata syartin." Nabi kata kalau orang letak syarat begini-begini, syarat tu tak ada dalam Quran. Syarat itu terbatal walaupun 100 syarat. Jangan duk letaklah syarat nak mengaji hadis kena pakar Syafi'i, kena pakar nahwu sarah dulu. Nak pakar nahwu sarah orang yang nak mengajar. Balaghah, mantik, lughah ni orang yang nak mengajar kena pakar. Ilmu-ilmu alat nak memahami hadis Al-Quran. Orang yang belajar dia boleh pasang telinga, tak apa, tak masalah. Bila dia letakkan syarat terlalu ketat, sampai bila pun kita tak mampu nak belajar hadis. Okey, saya rasa saya nak berhenti setakat tu dulu. Saya nak buka soalan yang berkaitan dengan apa yang kita bincangkan. Kok jadi keliru? Ada kemusykilan tak? Darah sendiri adalah khilaf ulama.
qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuha. Sepakat ulama kata najis darah yang terpancar daripada tengkuk ni. Bila sembelih, terpancar. Hak tu sepakat kata najis. Ada pun darah yang duduk kepada badan-badan binatang, kulit binatang, yang tu khilaf. Itu khilaf lagi tu. Darah manusia kan khilaf juga kan. Kita belajar dalam Muwatta' Imam Malik dalam Abu Daud kan. Sahabat tengah sembahyang, orang panah mengalir berhubungan darah, terus sembahyang. Darah manusia ada ulama kata najis, ada kata tak najis. Darah binatang pun sama. Cuma hak sepakat hak tengkuk tu. Hak terpancar daripada tengkuk tu. Hak tu sepakat kata najis. Ha? Khilaf. Khilaf. Khilaf lagi. Sama khilaf. Ya. Kalau ikut asar sahabat, darah manusia ni tidak najis. Dalam Bukhari dibawa mari asar sahabat, kanu yusalluna ala juruhihim wa dimaihim. Mereka sembahyang dengan luka-luka dengan darah-darah mereka. Pendapat yang kuat, darah manusia tidak najis. Solat yang ini kita dia bukan solat tatawuf saja. Wajib. Bukan sebelum daripada yang wajib 5 waktu. Dah 5 waktu. Dah 5 waktu. Kalau sunat tidak ada masalah. Sebab itu kita sembahyang ni ketika Isra' Mi'raj. Maknanya ini makiyah. Selepas Isra' Mi'raj. Satu. Yang kedua, kalau sembahyang sunat pun memang Rasulullah akan qada. Akan sembahyang balik kalau batal. Sebab Rasulullah dia tak akan meninggalkan, mengabaikan, meringan-ringankan sembahyang sunat. Kalau kita kata andai kata sembahyang sunat, sembahyang ni sembahyang sunat, Rasulullah akan qada juga. Batal Rasulullah tak akan biarkan. Kita tengok berhubung dengan masalah tertinggal ba'diyah selepas Zuhur. Ada tetamu datang kan, dalam riwayat Bukhari pun ada sebut. Rasulullah sembahyang selepas Zuhur. Dia tak akan biarkan begitu saja. Sembahyang walaupun sunat. Menunjukkan kalau batal tadi, kalau sembahyang sunat, dia akan sembahyang sekali lagi. Okey. Di dalam Bukhari menyebut walam yazkur siwa baulil insan. Dalam bab istanzihu minal baul. Dalam hadis Bukhari, istinja'lah kamu, bersihlah kamu daripada kencing. Kan ada dua orang ahli kubur kan? Yang Rasulullah pelepah tamar tu, dia belah tu, satu dia pacak satu kubur, yang kedua satu kubur yang lain. La'allahu ayyukhaffafa ma lam yaybisa. Semoga Allah Taala ringankan mayat yang dalam kubur ini. Salah seorangnya maknanya tak pasal kencing. Okey, kita dah belajar dulu kan. Jadi Imam Bukhari kata Rasulullah tidak sebut amaran kepada orang yang kena azab kubur itu hanya air kencing manusia. Rasulullah tak sebut selain daripada air kencing manusia. Maknanya air kencing binatang khilaf ulama. Okey, soalannya tadi, adakah khusus kepada air kencing unta sahaja? Tidak. Dikiaskan kepada al-baulu ma yu'kalu lahmuhu. Air kencing sesuatu daging yang halal dimakan. Lembu, kerbau, itik ayam, kambing dan sebagainya. Maknanya tadi kias daripada unta tadi, binatang-binatang yang halal dimakan daging dia. Air kencing dan tahi dia najis ke tak najis? Khilaf. Bukan kata tak najis. Lagi nanti orang bersembang di kedai kopi, Ustaz Fakur Razi kata tek itik tak batal. Tak najis. Tek lembu tak najis. Memang dia sesat. Dia memang Wahabi. Sebab dia cerita terus kepada pendapat yang kata tak najis. Kena 50 buah kitab pula saya kena bawa. Lagi nanti bisinglah pula. Cerita pendapat pertama kata najis. Pendapat yang kedua kata tak najis. Ingat tu. Kalau rasa tak apa jelas, keliru-keliru, jangan cerita dengan orang. Beramal untuk diri sendiri sudah.
Sebab saya yang dapat nama besok. Okey ya? Kalau macam IGD tak apa sebab dia tulis, dia ingat. Dia boleh cerita. Dia boleh cerita dia bakat tak apa. Sebab dia tulis. Tapi dia ingat. Dia ingat. Ada tak di kalangan ulama mengatakan pula binatang yang tak boleh dimakan, maknanya dia ada sebagai pendapat kata tak najis, dia tak khilaf. Tak ada. Itu sepakat. Ada. Itu yang tu sepakat. Yang ada kelonggaran ni yang ni. Yang lain tak ada kelonggaran. Tuan-tuan, bukan sahaja dalam hadis kata macam tu, dalam kitab-kitab terlalu banyak, dalam Bahrul Mazi pun ada. Dalam bab air kencing tadi. Air kencing binatang yang halal dimakan. Air kencing dan tahi dia. Dalam Bahrul Mazi pun ada. Imam Syekh Idris Mabui membawa juga riwayat yang kata tak najis. Yang najis pun dia bawa jugalah. Sebab dia ni Bahrul Mazi ni dia terang, dia bawa semua. Walaupun air kecil dia kena satu basah lejun seluar tu lah. Tak apa. Tak apa juga. Khilaf. Air kecil dah basah seluar. Sampai basah seluar kena kecil matang. Air matang. Khilaf. Benda tu khilaf. Okey, boleh faham semua ya? Tak ada masalah ya? Tak ada yang pening ya? Tak ada pitam. Berkenaan dengan yang kencing sikit berapa setitik kan. Ya. Yeah. Lepas kita solat tu. Tapi semasa solat tu kencing sikit setitik tu. Tu macam mana? Yang tu semua mazhab batal. Batal semua mazhab. Basuh. Mayang lain. Kecil manusia tidak ada kemaafan. Ikat ke balut terpulang. Yang tu terpulang. Dia nak ikat ke dia nak balut ke bau plastik tu terpulang, asalkan jangan kena pakaian. Penyakit kalau sisil bau ni tak apa, banyak pun tak apa keluar. Tetapi kena balut lah. Kena balut. Sepakat lah. Pajuk tu tak semestinya kat tengkuk, kalau kat tangan pajuk ikan aja. Tak. Tangan tak apa. Yang di mazbuh ni yang tempat disembelih. Sebab kita kadang-kadang kita basuh daging sampai putih kan. Yang tu tak perlu. Sebab Aisyah sendiri menceritakan dia masak daging dalam periuk sampai kuah itu, darah tu jadi kuah. Lalu Rasulullah makan. Yang duduk di badan tak apa. Yang di tengkuk je. Wallahu a'lam.